Siapa yang tak kenal dengan MPV kotak Alphard dan juga Vellfire? Sejak generasi pertama wujud daripada tahun 2002 sehinggalah sekarang, Alphard dan Vellfire kerap menjadi pilihan bagi mereka yang berkeluarga yang mahukan sebuah kenderaan yang selesa, mewah, dan ia juga turut menjadi pilihan bagi golongan menteri, VVIP, VVVVIP, T20, T5 dan sebagainya. Untuk tahun ini, UMW Toyota membawakan secara rasmi dua buah model iaitu Alphard dan juga Vellfire serba baru. Jadi apa yang berubah pada Alphard dan juga Vellfire generasi baru ini? Yang pertama sekali dari segi dimensi, di mana panjang keseluruhan Alphard kini melebihi 5,000 mm, lebar masih lagi sama, tinggi telah bertambah sikit, akan tetapi jarak antara roda ataupun wheelbase masih lagi kekal 3,000 mm. Semua ini bagi memastikan Alphard dan juga Vellfire generasi baru ini boleh muat di dalam sistem parking automatik yang ada di Jepun. And of course, daripada Jepun, dia akan bawa ke sini lah. So inilah dia Alphard dan juga Vellfire generasi baru yang memang nampaknya lagi besar dan sudah pasti ia memberikan kesan kepada ruang di bahagian dalam. Kejap lagi kita akan cerita, kita akan masuk benda lain pula. Yang kedua adalah dari segi platform. Kalau Alphard dan Vellfire terdahulu dia menggunakan platform New MC, kali ini dia menggunakan platform TNGA-K yang jauh lebih moden dan lebih sophisticated. Apa kelebihan dia? Ia memberikan kelebihan dari segi pemanduan dan juga pengendalian di mana chassis kini 50% lebih tegar dan dalam masa yang sama Toyota turut memberikan penambahbaikan bagi menjadikan dia punya pemanduannya lebih senyap, lebih selesa dan juga kurang gegaran jika dibandingkan dengan Alphard dan juga Vellfire yang terdahulu. Secara standard, Alphard dan juga Vellfire datang dengan tetapan suspensi McPherson di hadapan dan juga double wishbone di bahagian belakang. Akan tetapi untuk talaan suspensi, dia lebih berbeza di mana untuk Alphard dia telah ditala untuk lebih keselesaan di mana ia mampu mengurangkan kadar gegaran yang biasanya dirasakan pada penumpang belakang. Untuk Vellfire pula, ia didatangkan dengan talaan yang lebih sporty di mana di bahagian hadapan didatangkan dengan front performance brace di mana ia bertujuan memberikan pemanduan yang lebih sporty jika dibandingkan dengan Alphard kat belakang kita ni. Yang ketiga adalah daripada segi rekaan dan jika anda lihat di bahagian luar Alphard dan juga Vellfire, ia terkini membawakan pendekatan rekaan yang lebih berani dan dalam masa yang sama jauh lebih mewah. Pendekatan ini dinamakan sebagai Forceful Impact Luxury. Dan untuk Alphard dan juga Vellfire sebenarnya ada perbezaan yang anda perlu tahu. Secara standard, Alphard dan juga Vellfire datang dengan tetapan lampu LED termasuklah lampu sequential, lampu DRL, lampu utama dan juga lampu membelok. Tapi untuk Alphard, dia sebenarnya datang dengan rekaan lampu yang berlapis di mana lapisan bawah ni diintegrasikan kemas pada struktur jeriji yang agak besar ini. Manakala untuk Vellfire pula, lapisan bawah ni lebih jelas nyata sama seperti penampilan pada Vellfire yang terdahulu. Untuk lampu belakang, Toyota Alphard datang dengan rekaan grafik 3 lapis sementara untuk Vellfire datang dengan rekaan grafik berbentuk U berkembar. Untuk buka pintu yang besar ni sebenarnya ada dua cara. Satu, menggunakan switch di bahagian sini. Dia juga ada sediakan switch untuk buka pintu ni di bahagian kanan dan juga kiri lampu belakang ini. So nak buka dia ada satu switch kat sini. Jadi korang tengok betapa besarnya pintu di bahagian belakang ni. Bolehlah berteduh kalau ada event ke apa ke. Dan cara nak tutup pun senang saja. Tekan satu lagi butang dan dia akan tutup secara automatik.
Untuk Velfire generasi baru dia datang dengan enjin yang sama 2.5 liter dengan kod 2ARFE menghasilkan 182 PS dan 235 Nm dipadankan dengan transmisi CVT 7 di sebelah kelajuan yang memacu roda hadapan. Untuk Velfire pula dia datang dengan enjin yang baru. Yang ada pada bahagian belakang Alphard ni adalah tempat duduk jenis VIP di mana ia datang dengan fungsi seperti power recline, ada fungsi massage, ada ottoman, ada juga fungsi pemanas pada tempat duduk dan juga ventilasi pada armrest. Selain daripada itu, untuk bahagian tengah ni dia ada meja yang boleh kita buka. Bermakna ia boleh jadi sebagai sebuah office mobile lah. Sesuailah untuk geng-geng VIP ke yang nak bekerja semasa bergerak. Dan di bahagian tengah ni datang dengan satu alat kawalan seakan handphone. Yang ni kita boleh gunakan untuk mengawal pelbagai fungsi yang ada pada kerusi, tempat duduk ni dan sebagainya. Kalau tak nak letak, kita buat kat sini saja. Dan yang paling penting sebenarnya untuk Alphard, dia datang dengan konsol di bahagian siling ni yang menempatkan segala macam butang fungsi untuk kawalan aircon, kawalan penapis udara, lampu di bahagian kiri dan kanan, bumbung suria, dia punya shade dan sebagainya. Semua ini penumpang boleh capai melalui konsol di bahagian atas kepala. Jadi balutan kulit yang korang nampak yang berwarna cerah ni, dia sebenarnya menggunakan upholstery kulit Napa Premium dengan trim kayu yang unik dipanggil sebagai Uzura Moku. Okey. Untuk Velfire pula didatangkan dengan tempat duduk jenis Power Executive Seat. Dia juga ada fungsi recline, ada fungsi ottoman dan juga sebagainya. Di bahagian tengah pun ada konsol di bahagian atas kepala, cuma dia datang dengan balutan kulit sintetik berwarna hitam. Kalau bandingkan dengan color yang ni, warna hitam tu nampak lebih selamatlah, sesuailah untuk mereka yang ada family. Tadi kita cakap pasal penumpang depan. Macam mana pula kalau mereka yang nak memandu di depan ni? Okey, untuk pemandu, Alphard dia datang dengan bermacam-macam ciri yang menarik, di mana anda boleh lihat susun atau dia punya papan pemuka ni telah banyak diringkaskan. Dia mengikut apa yang dibuat pada model-model Lexus, di mana butang telah diringkaskan, di mana kebanyakan fungsi semua diletakkan di dalam skrin tengah yang agak besar ini. Untuk di hadapan pemandu datang dengan skrin cluster bersaiz 8 inci. Skrin tengah menyokong Apple CarPlay dan juga Android Auto. Tombol gear yang lebih kecil jika dibandingkan dengan model Velfire. Okay, selain daripada itu, cermin pandang belakang ni dia menggunakan paparan digital. Dia bukan lagi cermin yang biasa, di mana paparan kamera kat bahagian belakang itu bertujuan untuk memberikan paparan yang lebih jelas dan kurang silau, terutama pada waktu malam. Sebab kadang-kadang kereta-kereta zaman sekarang ni dia punya lampu LED dia kadang-kadang terlampau cerah, kita boleh rasa silau bila duduk kat dalam ni. Jadi dia menggunakan paparan jenis digital dengan kamera kat belakang untuk memberikan lebih keselesaan kepada pemandu. Untuk roda steering didatangkan dengan butang fungsi jenis elektrostatik yang mengurangkan keperluan untuk menggunakan butang fizikal, dan sistem audio JBL dengan 15 unit pembesar suara. Secara standard, kedua-dua Alphard dan juga Velfire datang dengan kelengkapan keselamatan menyeluruh Toyota Safety Sense generasi ketiga, di mana ia merangkumi ciri seperti amaran pra-pelanggaran, kawalan jelajah dinamik radar, ada suluhan tinggi adaptif, ada juga amaran keluar lorong dan juga sebagainya. Tidak ketinggalan 6 beg udara, ABS, EBD traction control dan juga vehicle stability control. Untuk harga jualan, bagi mereka yang nak beli secara rasmi daripada UMW Toyota, Toyota Alphard dijual pada harga bermula RM538,000. Sementara Velfire yang lebih sporty itu datang dengan tanda harga yang sedikit murah, berjual pada harga RM438,000 sahaja. Itulah dia sedikit berkenaan Alphard dan juga Velfire untuk pasaran Malaysia. Sekian daripada saya, Hanif Suhaib, Kalita.my. Assalamualaikum.